Baik, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan sambung balik bab tangen dan bulatan. So, kamu buka buku teks kamu. Kamu tengok subtopik 6.3, tangen kepada bulatan. Okey. So, tangen kepada bulatan. Kalau kamu lihat gambar di sebelah, kamu akan nampak satu tayar. Okey, tayar, tak kisahlah tayar apa pun. Okey, bulatan merupakan satu bentuk yang unik dan mempunyai banyak ciri yang istimewa. Dalam gambar raja di sebelah, titik T yang kamu tengok tu, okey, pada roda hanya akan menyentuh jalan raya sekali saja dalam satu pusingan penuh. Kalau kamu nampak, ni titik ya kan, titik T ni bila dia berpusing, okey, untuk satu putaran penuh hanya sekali saja dia akan menyentuh jalan raya. Okey. Jalan raya berfungsi sebagai tangen kepada roda yang berbentuk bulat dan titik T ialah titik ketangenan apabila titik T menyentuh jalan raya. Okey. Kamu tengok bila dia pusing, nampak? Okey. Baik, kita tengok slide seterusnya. Kalau kamu perhatikan bulatan yang dia bagi, okey, garisan PQ, garisan RS, garisan UV. Okey. Kalau kamu perhatikan garisan-garisan itu semua berada pada bulatan. Tetapi garisan manakah yang menyentuh titik ketangenan itu? So, titik ketangenan tu yang mana? Okey. Kalau kamu tengok, tadi cikgu beritahu titik T kan? Okey. Titik-titik ini kita namakan sebagai titik ketangenan. Sebab apa kita namakan dia titik ketangenan? Kerana titik itu dia menyentuh garis lurus. Okey. Tangen kepada bulatan ialah satu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Okey. Titik sentuhan di antara tangen dengan bulatan dinamakan sebagai titik ketangenan. Okey. So, kalau garisan itu garis lurus dan dia menyentuh satu titik dalam bulatan itu, maka garis lurus itu kita sebut sebagai tangen. Dan titik itu merupakan titik ketangenan. So, kalau kamu perhatikan PQ dan RS tangen kepada bulatan. Nampak? Dia garisan PQ dengan garisan RS ini adalah tangen kepada bulatan. Sebab apa tangen kepada bulatan? Sebab dia menyentuh titik ketangenan ni. Okey. X dan Y. X dan Y itu apa? X dan Y itu adalah titik ketangenan bagi PQ dan juga RS. Okey. UV. Okey, kalau kamu perhatikan garis U dan V ini, adakah dia merupakan tangen? Of course tidak. Sebab apa? Dia dah potong bulatan ni. Okey. Ingat, tangen adalah garis lurus yang menyentuh pada satu titik sahaja. Ini dia sentuh dua titik. So, dia bukan tangen. Dia bukan tangen. Okey. AB. AB tu titik ketangenan ke? Tidak. Sebab apa? Kalau UV ni bukan tangen, so AB juga bukan titik ketangenan. So, macam mana kita nak jadikan A tu titik ketangenan? Mesti ada garis lurus yang menyentuh A. Maka dia akan jadi titik ketangenan. Seperti mana PQ dan juga RS. Okey. Now, kita tengok contoh 14. Okey. Adakah semua garis lurus dan titik yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah ialah tangen kepada bulatan dan titik ketangenan? Okey, nyatakan alasan untuk jawapan anda. Now, kamu tengok gambar rajah kat sebelah. Okey, gambar rajah kat sebelah, kalau kamu perhatikan garisan P, Q. P dan Q ini dia menyentuh satu titik di E. So, ya atau tidak garisan ini? Garis lurus, dia kata adakah semua garis lurus dan titik yang ditunjukkan ini merupakan tangen kepada bulatan dan juga titik ketangenan. Untuk PQ, jawapan dia ya. Bagaimana pula untuk RS? Betul ke garisan tangen ni dia boleh potong bulatan?
Tidak. Bila dia potong bulatan, so salah. Ni pula dia dah sentuh 2 titik, lagi salah. Okey. So, untuk garisan RS bukan tangent. Bagaimana pula untuk garisan MN? Adakah ia tangent? Mana tangent sentuh macam mana? Kalau tangent mesti sentuh pada bulatan macam ni. Ni garisan macam ni, automatik salah. Okey. Bagaimana pula TU? Adakah ia merupakan tangent? Okey. T dan U. Masih lagi kita kira sebagai tangent. Okey, dia masih sentuh bila kita panjangkan garisan ni dengan garis lurus, dia masih menyentuh titik DU. So now kita tengok betul ke jawapan. Okey, kalau kamu tengok PQ dan TU, PQ dan juga TU ialah tangent kepada bulatan kerana apa? Menyentuh bulatan hanya pada satu titik. Okey, titik E dan juga titik U merupakan apa? Titik ketangenan bagi garis PQ dan juga TU. Okey, bagaimana pula dengan RS? So, RS bukan tangent. Cikgu dah kata tadi kan. RS ni dia potong bulatan tu. So, tangent dia mesti garisan di luar dekat lilitan sahaja. Dia takkan potong bulatan tersebut. Bila ada garisan yang potong bulatan tersebut, automatik dia bukan tangent. Dah lah tu, dia menyentuh pula 2 titik. Kalau tangent, dia hanya menyentuh 1 titik. Okey, simpan dalam kepala kamu. Alright, now kamu tengok uji minda 6.3. So, untuk soalan ini, sama macam contoh yang kita buat tadi. So, kamu cuba dulu buat soalan nombor 1. A sahaja. Okey? Okay, now, kamu tengok pula muka surat yang seterusnya. Sudut ABC merupakan 90 darjah, iaitu sudut di antara tangent dengan jejari yang bersilang pada titik ketangenan ialah sudut tegak. Okey, sudut tegak. Kamu tahu sudut tegak tu 90 darjah. Kalau kamu perhatikan, O ini merupakan pusat bulatan dan garis ini, okey, O ini pusat bulatan, garis ini merupakan jejari. Okey. Now, dia nak tunjukkan pada kamu di mana sudut ABC ini adalah 90 darjah. Sebab apa? Okey, jejari ini merupakan garisan tangent dan ini merupakan titik ketangenan. So, jejari suatu bulatan yang bersilang dengan tangent kepada bulatan pada titik ketangenan akan membentuk 90 darjah. So, itu adalah syarat dia. Okey, bila ada saja jejari, okey, nampak jejari ni garisan dia luruskan. Okey, ini adalah titik ketangenan dan ini adalah garis tangent, maka di sini automatik terbentuk sudut 90 darjah. Okey, kita tengok contoh 15. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat DO yang bertemu dengan garis lurus ABC pada titik B sahaja. So, hitungkan nilai X. Dia minta kamu cari nilai X. Tadi tadi dia beritahu apa? Kalau kata jejari, jejari ini adalah titik ketangenan dan ini merupakan garisan tangent, maka terbentuk di sini adalah sudut 90 darjah. So, apa kamu perlu buat? Okey, first kali dia dah bagi kat sini 138. Kalau dalam separuh bulatan, satu bulatan 360 darjah kan? So, separuh bulatan berapa? 180 darjah. So, 180 darjah, dia dah bagi kat kamu 138 darjah. Kamu boleh cari tak balance dia berapa? So, macam mana nak buat? Kamu akan tolak. So, kamu ambil 180, kamu tolak dengan 138. So, kamu akan dapat berapa jawapan dia di sini. Okey. Bila dah dapat situ, sini kamu tahu 90 darjah, agak-agak boleh cari tak X tu? Of course boleh. Senang je kan? So, kita tengok macam mana. Nampak? AOB
tambah dengan 138 patut dapat 180 darjah. Maksudnya di sinilah. Patut dapat 180 darjah. So, dia ambil 180 yang cikgu beritahu tadi, tolak dengan 138. So, balance di sini adalah 42 darjah. So, dah dapat sini 42, dah dapat sini 90. Sebuah segitiga kena ada berapa sudut? Jumlah dia 180 darjah. So, 180 darjah, kamu tolak 42, kamu tolak 90, kamu akan dapat X sama dengan 48. Okey? Senang je kan? Alright, so untuk latihan yang seterusnya, kamu tengok uji minda 6.3b. Cikgu nak kamu try buat soalan nombor 1, okey, nombor 2 dan juga nombor 3. Okey, kamu buat, tengok, perhati betul-betul. Tak faham, kamu ulang lagi video yang cikgu bagi ni sampai kamu faham. Tak faham juga, mesej tanya cikgu. Okey, itu saja untuk hari ni. So, yang untuk topik ni kita akan sambung pula pada next kelas kita. Okey, itu saja. Assalamualaikum.